السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، hari ini kita akan belajar ayat nombor 6 dari surah An-Nisa. Ayat nombor 6 dari surah An-Nisa. Ayat ini namanya Ayatul Yatim. Ayatul Yatim, ayat orang yang yatim. قال الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. Wahai orang beriman, jaga orang yatim. Jaga orang yatim dan jaga harta orang yatim. Hatta idza balaghu nikah, sampai dia dah baligh. Jaga orang yatim sampai dia baligh, sehingga masa bulugh. Maksudnya orang yatim itu ada had, ada limit, ada batas. Batasnya masa dia apa? Baligh, dah siap untuk nikah. Apa definisi orang yatim? Ini faedah yang pertama. Orang yatim maksudnya orang yang bapa ibu dia meninggal atau bapa dia. Sebab tak ada orang yang jaga, tak ada orang yang bagi dia apa? Nafkah. Itu definisi orang yatim dalam bahasa agama. Seorang yang tidak ada bapa ibu, tidak ada bapa ibu sebab meninggal, atau bapa dia yang meninggal. Okey, macam mana kalau ada orang yang masih ada bapa tapi tak ada ibu? Dia juga yatim. Dalam bahasa nama dia yatimul tapi hukumnya bukan macam hukum orang yatim yang biasa. Sebab dia masih ada orang jaga dan bagi dia nafkah. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحِ. Yatim ini dalam bahasa agama ada limit. Keadaan itu sampai dia dah baligh, siap untuk nikah, itu batasnya. Lepas itu nama dia bukan yatim lagi. Walaupun di bahasa nama dia yatim, tapi dalam bahasa agama ada batas sampai dia dah apa? Cukup untuk nikah. Faedah yatim dalam bahasa agama kita juga dua macam. Laki atau perempuan, dua macam. Yang pertama, yatim yang kaya. Maksudnya bapa ibu dia meninggal atau bapa dia meninggal dan bagi dia apa? Harta waris. Masih dia kecil. Nama dia yatim yang kaya. Jenis yang kedua, yatim yang bukan kaya, yang perlu orang jaga dan bagi dia apa? Nafkah. Ada beza antara dua. Yang pertama, yatim yang pertama perlu orang jaga sahaja. Jaga apa? Jaga harta dia dan jaga dia juga. Yang kedua lagi, dia perlu orang jaga dia dan perlu orang bagi dia nafkah juga.
Sebab dia tak ada apa? Harta. Yang pertama, dia dah kaya, alhamdulillah. Dia tak perlu orang bagi dia nafkah, dia perlu orang jaga harta dia. So, dia masih kecil, tak tanggungjawab tentang harta dia. Qala Allah Ta'ala, فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدَفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. Wahai orang yang jaga harta orang yatim. Maksudnya sekarang Allah Jalla wa'ala sebut hukum orang yatim yang jenis pertama, yang kaya. Wahai orang beriman, kalau kamu jaga harta orang yatim, lepas sudah dia sampai untuk umur yang baligh, dia dah baligh, dan juga kamu rasa dia tanggungjawab, tahu macam mana jaga harta diri, bagi dia harta dia, jangan simpan lagi. Ini faedah ketiga. Juga orang yang jaga harta orang yatim, batasnya sampai dia dah apa? Siap untuk jaga harta diri. Bagi dia, jangan simpan dengan kamu lagi, walaupun kamu onkel dia atau orang yang kawin ibu dia. Tak boleh. Walaupun kamu abang dia. Siapa yang jaga harta orang yatim, yatim yang jenis pertama, siapa yang jaga harta dia? Hak siapa? Jawaban, hak orang yang paling rapat dan dekat dari dia, dari nasab. Ini yang pertama. Syarat yang kedua, pasti orang yang jujur dan amanah. Ada dua syarat. Siapa yang jaga harta orang yatim itu? Yang pertama, orang yang paling dekat dari nasabnya. Contoh, abangnya. Contoh, grandfather, tuannya. Contoh, onkel dia, pakcik dia. Nasab yang paling dekat dari dia. Itu yang pertama, hak dia. Tapi juga dia pasti jujur dan amanah. Siapa yang pilih dia untuk jaga harta dia? Jawaban, waliul amr, hakim, qadhi, dan lain-lain. Authority, pasti ada orang yang pilih dia untuk jaga harta dia. Qala fadfa'u ilaihim amwalahum. Wajib kalau dah orang yatim itu dah baligh, juga kita rasa dia tanggungjawab tentang harta diri, bagi dia harta dia semua. Qala Allah Ta'ala, وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا. Wahai orang yang jaga harta orang yatim, jangan makan harta dia masa dia kecil, jangan makan harta dia. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. Kalau kamu juga perlu, ambil gaji dari harta dia. Kalau kamu perlu orang yang jaga harta orang yatim, kalau juga dia orang dalam keadaan perluan, kadang-kadang boleh ambil gaji. Gaji ini pasti ikut uruf muslimin. Ambil dengan cara yang jelas, semua orang tahu. You ambil berapa setiap bulan dari harta dia untuk kamu, sebab kamu jaga harta, boleh. Tapi kalau kamu dalam keadaan yang senang, kamu bukan dalam keadaan perlu, jangan ambil. Fal yasta'fif. Yasta'fif maksudnya tak ambil harta orang yatim pada orang yatim. Jaga dia untuk Allah Azza wa Jalla. Jangan makan dari harta dia. Kalau kamu dalam keadaan yang okey, kamu tak perlu harta dia. Contoh, orang ada gaji dari sisi lain, orang ada bisnes, orang yang dia ada cukup. Kalau kamu macam tu, jangan ambil dari dia.
Tengok macam mana sensitif harta orang yatim. Walaupun dia kaya, sensitif. Ayat yang lepas itu Allah Jalla wa'ala berfirman, orang yang makan harta orang yatim tanpa hak, dia akan makan api di perut dia. Dia makan api di perut dia. Di dunia, di akhirat juga masuk neraka. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Orang yang makan harta orang yatim tanpa hak, orang kezaliman, dia akan makan api di perut dia. Dan yaumul qiyamah akan masuk neraka. Bahaya. Allah musta'an. قال الله تعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. Kalau kamu dah bagi dia harta dia, jangan bagi dia tanpa syahid, saksi. Bawa saksi-saksi depan kamu, lepas tu bagi dia duit dia. Depan siapa? Depan saksi-saksi dari orang beriman. Fa'ashhidu alaihim wa kafa billahi hasiba. So dia bawa kawan-kawan, jiran-jiran, keluarga orang yatim itu, depan semua, ini harta dia, saya dah bagi dia, tak ada apa-apa tinggal saya lagi. Wajib ada saksi. Tengok macam mana Allah Jalla jaga harta orang yatim sampai tahap ini. Baik. Apa pahala orang yang jaga orang yatim? Pahalanya apa? جاء من حديث أبي هريرة، حديث ابن عمر، حديث أنس بانية في الصحيحين، أصله في الصحيحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بإصبعه السبابة والوسطى. Saya dan orang yang jaga orang yatim di syurga macam ni. Nabi SAW gabung dua-dua jarinya macam ni. Jiran. Ana wa kafilul yatim. Saya dan orang yang jaga orang yatim di hari kiamat macam ni. Di jannah, di syurga macam ni. هذا أعظم حديث في مدح كافل اليتيم. Ulama berkata hadis ini hadis yang paling tinggi di sunnah yang mempuji orang yang jaga orang yatim. Tengok macam mana Abu Bakar dan Umar dan Uthman, Ali dengan Rasulullah macam ni. Juga orang yang jaga orang yatim akan jadi di syurga sama Rasulullah SAW macam ni juga. قال كهذه Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga orang yatim. Rasulullah SAW juga orang yatim. Rasulullah SAW tahu maksudnya apa jaga orang yatim. Dia perlu orang jaga dia. Orang lelaki yang jaga. Tu hidup tanpa bapa, tanpa orang lelaki yang jaga kamu di dunia susah sikit. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaga orang yatim. Dan Rasulullah SAW jaga orang yatim sebelum jadi Nabi. Zaid bin Haritha orang yatim yang hidup dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia macam orang yatim. Sampai orang fikir, banyak orang yang tak kenal Rasulullah SAW, bila dia jumpa Rasulullah SAW dan jumpa Zaid ibn Haritha, dia panggil dia Zaid ibn Muhammad. قال والله ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد.
Juga Rasulullah SAW dah Nabi, Islam dah manibar, walaupun macam tu orang masih fikir Zaid bin Harithah itu Zaid anak Nabi, Zaid bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW yatim, Rasul jaga orang yatim. Rasulullah SAW mempuji dengan cara yang paling tinggi orang yang jaga orang yatim. Alhamdulillah. Tengok macam mana agama kita motivate kita untuk jadi rapat, jaga orang yang dalam keadaan perlu macam ni. Juga di agama kita ada satu jenis dari orang yang dalam keadaan perlu macam orang yatim, walaupun dia bukan orang yatim, tapi dalam agama nama dia orang yang seperti orang yatim. Di agama Islam ada hukum dalam syariah tentang orang yang nama dia seperti orang yatim. Orang yang siapa? Orang yang ada bapa, tapi bapa dia tak tanggungjawab tentang dia. Mungkin hilang, mungkin di penjara, mungkin orang yang tak tanggungjawab tentang anak-anak dia. Banyak alasan. Nama dia, nama keadaan ini anak yang seperti orang yatim. Al-waladu alladhi fi hukmi al-yatim. Anak yang seperti orang yatim juga orang yang jaga dia ada pahala untuk dia juga di sunnah. Nabi SAW juga mempuji banyak orang yang jaga anak-anak yang seperti orang yatim. Walaupun bukan orang yatim betul-betul. Ini juga tengok macam mana agama Islam minta community jadi rapat and protection. Amanna billah. Soalan, orang yang yatim yang tanpa harta, bagi dia nafkah macam mana? Sekarang kita dah menjelas siapa yang jaga dia. Yang jaga dia asabah dia, maksudnya keluarga dia yang paling dekat. Kalau ada. Kalau tak ada, siapa yang volunteer untuk jaga dia? Tapi nafkah dia macam mana? Jawaban jumhurul ulama berkata yustahab, mustahab, sunnah, mustahab bagi dia nafkah macam bagi anak kamu, kalau dimampu kamu. Contoh, orang yang jaga dia ada 2-3 anak. So kamu nak jaga orang yatim ini juga, bagi dia nafkah macam mana kamu bagi anak kamu, kalau itu dimampu kamu. Jangan berbeza. Tengok macam mana agama kita adil. Kalau itu dimampu kamu, kalau bukan dimampu kamu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bagi dia nafkah ikut mampu kamu, tapi jangan bagi dia nafkah yang paling jauh beza dari anak kamu. Kalau kamu dengan cara itu, maksudnya kamu tak ada mampu untuk jaga dia. Bagi orang lain hak itu. Okey, soalan, hak orang
yang jaga orang yatim yang macam itu? Apa dari orang itu? Sekarang saya yang jaga dia terus menerus dari masa kecil sampai dah alhamdulillah dewasa. Apa hak saya atasnya? Hak saya atasnya macam hak saya atas anak saya. Dia wajib bertaat pada bapa ibu, bagi infak bila dia ada kemampuan bagi infak pada bapa dia di masa depan. Dia sama anak atau macam mana? Jawaban yang pertama, you pasti faham hubungan itu antara kamu dan orang yatim ini hubungan yang untuk Allah Azza wa Jal sahaja, ikhlas lillah. Itu yang pertama. Bila ada orang jaga orang yatim, dia pasti faham ini ibadah. Jaga orang yatim dalam agama kita satu ibadah. Ibadah yang lillah Azza wa Jalla. Orang mempuji kamu, tak mempuji kamu, orang kenal, itu tak kenal, itu tak penting. Yang penting Allah Jalla ala yang kenal, yang tahu. You jaga orang yatim macam mana jaga anak kamu, lillahi ta'ala. Ini satu ibadah yang agung di agama Islam. Bukan buatan yang biasa. Agama itu ibadah. Dalam ibadah kamu tak tunggu orang untuk nilai buatan kamu, untuk menghargai buatan kamu. Tak perlu. Ini lillah wa fillah azza wa jalla. So maksudnya hasilnya apa? Di masa depan juga anak itu kenal tak kenal, itu lillahi ta'ala. Tak penting lagi. Tapi biasa pasti kalau kamu orang baik, insyaAllah akan efek mengaruh dia. Juga pahalanya sangat tinggi. Tengok macam mana Rasul mempuji orang yang jaga orang yatim. Juga Nabi SAW bersabda dalam hadits Ali bin Abi Talib fi sahihain, qala la in yahdi bika Allahu rajulan wahidan khairun laka min humri ni'am. Kalau Allah Jalla bagi hidayah untuk satu orang sebab kamu, itu lebih baik daripada dunia untuk kamu. Pasti kalau kamu jaga orang yatim ikut kamu insya-Allah macam anak-anak. Kalau kamu orang baik salat, dia akan ikut biiznillah. Apa-apa yang dia buat di masa depan semua ditimbang kamu yaumul qiyamah. Pahalan kembali ke kamu. Jangan risau. Pahalanya di akhirat. Tapi dalam sisi syara' kamu ada hak atas anak orang yatim itu yang kamu jaga dia terus menerus tak? Jawaban ada. Hak apa? Nama dia haqqul ma'ruf. Apa haqqul ma'ruf? Jawaban Allah fil Quran berfirman, hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan. The reward of goodness supposed to be goodness back. Bila kamu buat baik untuk orang lain, pasti dia buat baik balik untuk kamu. Adil. Hal jazaa'ul ihsan, you buat ihsan untuk orang lain, dia pasti buat ihsan untuk kamu. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر وغيره حديث أبي هريرة قال من صنع لكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه عليه فقولوا جزاك الله خيرا. Siapa yang buat buatan yang baik untuk kamu, yang buat ma'ruf untuk kamu, bagi dia hadiah. Ada orang yang buat baik untuk kamu, bagi dia hadiah. Kalau kamu tak ada mampu untuk bagi dia hadiah, you minimum kata jazakallahu khairan. Yang minimum. Contoh
Kereta kamu di tengah jalan rosak, berhenti, bocor, ada apa-apa, ada orang yang turun push dengan kamu, tolong kamu untuk apa, hidup balik kereta itu. Alhamdulillah, sekarang dia buat baik untuk kamu, illa wa fillah. Fakafi'u, bagi dia apa-apa hadiah. Ada 2 ringgit, 5 ringgit, jazakallah khair, ambil. Hada wajib, bukan mustahab, wajib. Kalau kamu ada mampu untuk bagi dia hadiah, bagi. Kalau tak ada mampu atau dia tak terima, minimum you kata apa? Jazakallahu khairan. Ini minimum. Jazakallahu khairan. Semoga Allah Ta'ala jaga kamu juga. Bagi dia doa. Apa-apa yang dia minimum. Tapi untuk jalan diam, macam kalau dia tak buat apa-apa untuk kamu, itu tak boleh di agama, tak boleh. Sebab ini bukan akhlak yang baik. Kamu tak menghargai buatan yang baik untuk orang lain pada kamu. Bahaya. This is sign of ungratefulness. Kamu orang yang tak syukur. Kalau kamu tak syukur manusia, maksudnya kamu tak syukur Allah Ta'ala juga. Qala la yashkurillah man la yashkurin nas. Hadis Abu Hurairah, Aisyah. Orang yang tak buat syukur pada manusia pasti tak buat syukur pada Allah Azza wa Jalla. So dalam agama, kalau ada orang yang buat buatan yang baik untuk kamu lillahi ta'ala, dia juga buat baik pada dia. Macam mana? Kalau ada apa-apa, bagi. Ada makanan, ada kuih-kuih di kereta, bagi dia. Ambil hadiah. Kalau dia tak terima, rasa malu, atau kamu rasa malu, tak mau bagi, minimum kata jazakallahu khairan. Bagi dia doa. Bagi dia macam mana kamu menghargai dia sebab dia buat buatan yang baik untuk kamu lillahi ta'ala. Juga you pasti nilai dia. Di masa depan bila jumpa dia, dia macam tu, you buat balik untuk dia. Tengok berapa orang jalan-jalan tak tolong kamu kecuali dia. Maksudnya dia orang yang istimewa lain. Hatinya lain, hati manusia tak sama. Macam tu. Orang ajak kamu, orang, you menghargai orang lain. Bila kamu menghargai buatan yang baik untuk orang lain pada kamu, dia akan menghargai kamu juga di masa depan. Macam tu. So kalau itu dengan buatan yang ringan, hari-harian. Macam mana kamu kalau buat baik untuk orang yatim dari masa kecil sampai dewasa? Ada hak tak? Pasti. Wajib atasnya untuk menghargai kamu. Pasti. Dia rasa tentang kamu macam mana dia rasa dengan bapa. Pasti dia dengan anak dia, dengan cucu dia di masa depan hargai kamu. Pasti. Pasti dia bagi kamu doa. Sebab kamu sebab untuk dia jadi orang baik. Itu wajib atasnya. Juga orang yang jaga yatim pasti ajar orang yatim fahaman ini yang penting. Sebab ini sebagian dari agama kita. Jazakumullah khairan. Dah cukup. Barakallahu fikum. Kita akan sambung minggu depan. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.